وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون صدق الله العظيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا dan tiadalah kami mengutuskanmu wahai Muhammad melainkan untuk umat manusia seluruhnya sebagai Rasul pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar. Jadi ayat ni mula Allah Ta'ala cerita menerangkan tugas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Jadi ayat lepas kemarin ayat ketuhanan Allah, mari kita kenal Allah, bertauhid kepada Allah. Betul akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah terkandung di dalam kalimah la ilaha illallah tu. Kemudian dalam ayat ni pula Allah Taala nak royak berkenaan tugas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Rasul. Lah Nabi Muhammad jadi rasul tu balas mana cara dia?
Dan untuk siapa? Ada tugas dia walah mana. Ini terkandung di dalam iman kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua tu Allah Taala cerita dalam Al-Quran. Allah Taala terangnya melalui Al-Quran. Oleh itu Allah Taala firman kata, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi." Dan tidak mengutuslah oleh kami akan dikau, mana tidak meletaklah oleh kami akan dikau menjadi rasul, jadi utusan, illa kaffatan linnas, melainkan kepada seluruh manusia, melainkan kepada semua manusia. Bukan kata letak Nabi Muhammad jadi rasul tu untuk orang Arab saja tak. Dan bukan untuk orang Islam saja tak. Jangan kita kata Muhammad ni Rasulullah untuk orang Islam. Tak, semua manusia. Nabi Muhammad bukan rasul untuk orang Islam. Ada pun orang bukan Islam kena pakai rasul lain, pakai ajaran lain tak. Bukan ajaran Nabi Muhammad. Ya, Allah Taala letak Nabi Muhammad ni gapo kafatan linnas, kepada seluruh manusia. Walau orang iman tak iman pun, dah mesti kita kena, mesti manusia tu kena pakai ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang yang tak beriman tu dia tolaklah. Tolak pun tugas Nabi Muhammad adalah kena menyampai kepada semua manusia. Ni mana gapo? Tiadalah kami mengutuskanmu wahai Muhammad melainkan untuk umat manusia seluruhnya. Basyiran, sebagai rasul pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Itu basyir. Basyir itu nak royak benda-benda molek, benda orang suka. Nah, busyra tu mana kesukaan. Royak berita wi orang beriman tu rasa suka. Orang beriman ni punya mati. Nah, para malaikat mari ambil nyawa dengan seni, dengan ringi, dengan gapo wi kesenangan nikmat, bawa nikmat mari. Orang mukmin mati ni sudah pecah nyawa dah daripada badan. Kita manusia ni sifat badan, tubuh tu. Kain gapo? Kafe dah, mandi cara tubuh. Ada pun nyawa dia tu para malaikat mari kafe mari benda-benda bau sedap bawa sifat tepat selamat, tepat molek, tepat sedap. Rasa suka tak? Tak serupa dengan orang tak beriman. Orang tak beriman tu ambil nyawa kasar, senyuh. Nah, lagi pula seksa, mari dengan rupa huduh. Nah, rupa gerung. Rasa takut tak? Maka hak berita gembira sani orang panggil basyiran. Nabi kita bawa atas keadaan berasa gembira, suka pada orang mukmin. Adapun hak royak hak orang tak beriman, mula daripada ambil nyawa tu takut dah. Nah, takut dah. Bila masuk dia kubur, soal muka nakir mari tanya dengan keadaan gapo? Rahmat, dengan keadaan kesian belah. Dah. Seni dah duduk dia kubur. Lagi pula kubur dia tu raudhatun min riyadil jannah. Satu kebun daripada kebun syurga. Gembira orang mukmin.
Tapi orang hok berdosa raudhatun min hufratun min hufaratin nar. Nah, satu lubang daripada lubang neraka dah dalam kubur. Takut tak? Takut. Maka hak tu adalah nazir sebagai menakutkan. Maka tugas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu basyiran sebagai seorang yang menyukakan kepada orang mukmin dengan berita-berita gembira, dan naziran sebagai membawa berita yang menakuti kepada orang-orang yang ingkar. Dan orang yang ingkar tu semua bawa berita hak takut. Ni mula daripada mati tu. Nah, Nabi kita boleh royak dah. Nah, lepas tu di pada masa dalam neraka, dalam gapo, dalam syurga, kalau oleh seni sebagai basyiran Nabi Muhammad royak berita molek. Dan kalau lek takut tu sebagai naziran. Maka kedua-dua ni adalah tugas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafatan linnas, kepada seluruh manusia. Kena tahu, kena faham, kena reti berlaku. Nak berimej tu saya berimej, oh Tuhan manusia lah. Lek Nabi apa? Sudah dah. Sudah jalan dah tugas dia. Dan lek Allah Taala tak ada jejah walau sikit hebuk pun. Orang duk menganyi ke Nabi, orang duk menganyi Quran, orang duk cemar Nabi ke apa gitu gini. Lek Allah tak ada kukurangnya walau sikit pun. Nah, tapi lek manusia itulah yang akan berjumpa dengan seksa kalau dia deraka pada Allah, dan berjumpa dengan rahmat, nikmat dan balasan baik kalau dia tu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nak boleh tahu benda ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh royak mari kita. Inilah mana tiadalah kami mengutuskanmu wahai Muhammad melainkan untuk umat manusia seluruhnya sebagai rasul, pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar, yakni orang yang tak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semua hak kita dengar, hak susah, hak seni tu, nah, ialah gapo? Hak Nabi Muhammad royak berlaku. Tapi kena melalui perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu makna rasul. Kalau kita rasul-rasul ni, orang hak Allah Taala letak dia suruh tolong royak benda ni. Suruh apa? Tolong menyampaikan benda ni. Benda hak takut dan benda hak gembira. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui hakikat itu. Sebanyakan manusia, suan mak kaum manusia tu tak tahu hal. Kalau kita kira orang Islam, nah, kalau kira dalam jumlah manusia semua sedunia ni, nah, hak tak tahu tu banyak lebih pada hak tahu lah. Bini kita jangan hidup lek banyak. Kalau lek banyak, lek tak tahu. Lek tak betul. Nah itu. Kebanyakannya tak tahu hal. Duk kamu, oh rasul tu pada orang Arab saja. Banyak kan rasul tu orang Islam saja, untuk orang Islam saja. Muhammad tu untuk orang Islam dah. Pada seluruh manusia. Kena royak belaka. Begitu, walau tak Islam pun, nah, Nabi Muhammad menyampaikan juga hukum. Hukum Islam ni kena menyampai semua kepada Islam ataupun tak Islam. Bukan kata ni hak orang Islamnya ni. Suruh semaya, suruh puasa, tak kena menyampai belaka. Nah, bini orang kata semua manusia tu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belaka. Tapi kalau dia terima, jadi umat atau sudah terima ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummatul ijabah.
Umat hak sudah terima hak Nabi. Tapi kalau dia tak terima, umat Nabi Muhammad juga. Tapi ummatud dakwah, umat hak kita kena seru dia faham agama Allah. Semua manusia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cara umum. Kalau hak terima, ummatud dakwah, ummatul ijabah. Kalau hak tak terima lagi, ummatud dakwah. Semua tu kena pakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tugas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak manusia dia faham kata, oh Muhammad ni Rasul Allah untuk orang Islam. Itu tak tahu. Ni mana kebanyakan manusia tak tahu. Nah, semua manusia. Hingga sampai jin pun dalam ayat lain, dalam hadis lain pula ayat hingga sampai jin pun di bawah dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam ayat ninya Allah Taala beritahu kepada kita bahawa Allah Taala letak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu adalah sebagai rasul kepada semua makhluk yang mukallaf. Bila sebut kata makhluk yang mukallaf, iaitulah jin dan manusia. Adapun makhluk kayu, batu, gapo tu dia tak mukallaf, waktu tak masuklah. Tapi nasabah terima kesenangan rahmat tu masuk habis semua makhluk tu senang dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya dalam ayat lain lagi, ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an. Nah Allah Taala firman, qul kata li Muhammad, hei manusia, sesungguhnya aku adalah Rasulullah kepada kamu semua. Semua. Nah, jami'an semua. Basyiran wa nazira. Dan menyuka kepada orang yang taat dengan balasan syurga. Dan menakuti kepada orang yang deraka dengan balasan neraka. Orang deraka kena masuk neraka. Nah, orang yang berjuru boleh masuk syurga. Hak masuk syurga ni hak gembira. Dan hak masuk neraka tu hak takut. Maka Nabi lah juru menyampai. Tetapi kebanyakan manusia la ya'lamuna, tak tahu mereka. Nah, supaya ayat lain kata wa ma aktsarun nasi walau harasta warau, dan tidak adalah kebanyakan manusia walau lobo oleh engkau beriman mereka itu. Nah, manusia tu banyak lek tak beriman. Kita nak banyak dah, ya lain. Hak banyak dengan hak betul tu lain. Jangan faham kata dia banyak betul berlaku. Jangan faham gitu. Tapi bab buku ni, buku agama ni, hak tak faham tu lebih banyak pada hak faham, dan hak tahu tu lebih gapo sedikit daripada hak tak tahu. Dan hak tak tahu tu lebih banyak. Dan dalam ayat lain dia kata Allah Taala firman, wa in tuti' aktsaran wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan jika engkau wahai Muhammad taat kepada kebanyakan manusia yang ada di atas muka bumi, nascaya mereka itu menyesatkan dikau daripada jalan Allah. Kalau kita dok turut orang ramai di atas muka bumi, kalau engkau hei Muhammad sendiri pun kalau dok taat, dok turut kebanyakan daripada manusia di atas muka bumi, nascaya menyesat mereka itu akan dikau. Kerana hak kebanyakan itu, nah, dia dok kerja jalan sesat dengan jalan Allah Taala. Beding kalau kita turut hak banyak sesat. Kena turut hak betul. Kena pegang molek tu. Kena turut hak betul. Kalau betul lebih banyak, tak apa juga. Tapi Tuhan royak dah kata lebih banyak tu tak tahu. Kalau kita kacau turut kebanyakan manusia, sesat. Kerana kebanyakan manusia ya sesat.
Cuba kita hitung tengok. Nah, negeri, dunia banyak oleh sesat. Kalau turun, demo tu menyesatkan di kau pula. Kita pun sebetulnya lah. Kalau kita dah ambil ukuran nak turun, hak banyak nak sebuah agama ni, maka banyak lek tak tahu dan banyak menyesatkan di kau, hai Muhammad. Habis ni mu kena cari hak betul. Nah, hak betul, hak benar, hak kena dengan jalan Allah, hak itulah tak sesat. Tapi ada juga hak sikit sesat hak tu masuk dalam dalam tak betul juga. Tu dia dah. Allah Taala mengutuhkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Arab dan Ajam. Orang Arab dan Ajam. Ajam tu lain pada Arab. Manusia ni pecah dua, Arab, Ajam. Kalau lain pada Arab tu apa yang Ajam laku. Ada. Maka Allah Taala memuliakan mereka itu dengan orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang banyak taat kepada Allah Taala. Situ tepat ukuran. Berkata Qatadah, arsalallahu ta'ala Muhammadan ilal arabi wal ajabi fa akramahum ala Allah tabaraka ta'ala. Maka yang paling mulia mereka itu di sisi Allah Ta'ala, atwa'uhum lillahi azza wa jal, orang yang paling taat kepada Allah azza wa jal. Ini apa? Tugas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Taala pelebihkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas ahli langit. Nah, dan di atas segala nabi-nabi lain. Kerana nabi lain itu diutuskan kepada kaum dia sendiri. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi. Tidak mutuhlah oleh kami daripada seorang rasul melainkan dengan lidah kaum dia saja. Rasul-rasul lain Allah Taala utuh kepada kaum. Wa ila adin akhahum wa ila samud akhahum. Nah, pada Samud ada satu nabi, pada Ad ada satu nabi, kepada kaum dia. Tapi Allah Taala utuh ni masuk dalam iman kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkandung dalam kata Muhammad Rasulullah. Dalam kubur esok kena soal, mu nak katalah ana tentang Nabi Muhammad. Ni mana kena kenal Nabi Muhammad. Di akhirat sana kena soal. Semua manusia mu nak pahallah ana Nabi Muhammad. Maka kena tahu tugas Nabi Muhammad. Dia buat main-main lah. Nah, kena tahu hak sebenar. Jangan tahu hak orang duk reka, hak orang duk karang sendiri. Sejarah Nabi Muhammad kena tahu hak sungguh. Dan tugas Nabi Muhammad kena tahu melalui Al-Quran. Dia diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada. Jadi orang duk kata tu tak ada. Nah, orang kata melebihi rupa puak Kristian duk buat sejarah Nabi Isa dia tu bukan sungguh. Maka kita bimbang. Kita orang Islam ni pun takut hidup dengar sejarah Nabi Muhammad hak bukan sungguh. Tupo ngapok Kristian duk puja Nabi Isa. Kalau gitu nabi-nabi dulu, nah, tak serupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nabi dulu. Nabi dulu diutuskan mereka itu kepada kaum dia dan dengan lidah kaum dia. Maka orang kata dengan mengikut keturunan ataupun kaum dia saja. Ada umum. Baik kita seolah kata kita tak biasa dengar lah kata orang kuning itu percaya pada Nabi Nuh, percaya pada Nabi Daud. Nah, tapi hak Muhammad ni walau kita di sini mesti kena percaya kepada Nabi Muhammad dan tu ajaran Nabi Muhammad. Masa dulu kalau bakit Nabi Muhammad, satu nabi di mana? Bakit di Iraq kita misal. Maka untuk orang Iraq sajalah.
Nah, tapi Nabi Muhammad terbaik ni siapa pada Jepun, pada Cina, pada India, pada mana semua kena pakai syariat Nabi. Hingga sampai kita pun alhamdulillah siapa ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kena betul. Jangan duk apa? Jangan duk ikut si. So, lepas tu kena wi penuh. Jangan wi kurang. Kerana jauh ni, mari kita ni yang tamu jauh tepat. Ambil Mekah nak sampai sini tu jauh nak. Bila jauh, takut ada capur ataupun kurang tujuan mana. Dan yang keduanya jauh masa, beribu tahun lah. Nah itu, masa Nabi Muhammad dengan masa kita lah ni beribu tahun dah. Jauh tepat sedah, jauh masa dah. Baik ni kena selidiki benar. Ya, takut pergi tambah ke jalan ataupun kurang. Nah, sebab kita bawa barang pergi tempat jauh lah. Kadang-kadang hancur ke tengah jalan. Kadang-kadang lebih ke tengah jalan. Maka hak ni kena pisah betul. Pisah betul melalui Al-Quranil Karim. Kalau itu dibangkitkan Nabi-Nabi dulu dengan bilisani qaumih, dengan lidah kaum, ya, bahasa kaum dia saja. Tapi wama arsalnaka illa kafatan linnas. Tidak diutuhkan di kau, tidak mengutuhlah oleh kami kan di kau hai Muhammad, melainkan semua manusia. Ini wajib kita iman. Syariat Nabi Muhammad ni kepada orang Islam saja ke kena? Tak. Orang bukan Islam pun kena pakai syariat Nabi. Tapi kalau dia tak pakai, tak Islam. Tak Islam. Kalau dia pakai, berarti sudah dia Islam dengan apa ajaran Nabi Muhammad. Maka diutuhkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada jin dan manusia. Pada jin dan manusia. Tak. Dalam ayat lain pula, sini semua dia ayat semua manusia dah. Kerana manusia dan jin ni orang mukallaf. Ada pun malaikat tak. Ibadat dia, cara dia tak serupa dengan hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa. Kerana dia tu tak ada masuk dalam kena pakai syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga makhluk lain. Dia pohon kayu, batu, apa semua. Tu tak ada masuk. Kerana bukan mukallaf dia. Dan sabit dalam dua sahih Bukhari dan Muslim bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan daku 5 perkara, tidak diberikan 5 perkara ni akan seorang daripada nabi-nabi dulu. Yang pertama, ditolongkan daku dengan kegeruman perjalanan sebulan. Nah, kalau dengan seteru ni perjalanan sebulan tu, seteru tu berasa gerung dah ke dia. Tapi gerung-gerung pun nyelawai kacau apa tu dah. Kacau pun perasaan tu gerung siap dah. Dan yang kedua, dijadikan bumi semua ni boleh semaya berlaku. Dan boleh buat bersuci dengan tanah. Tak serupa dengan syariat Nabi dulu. Nabi dulu dia nak semaya, kena pergi semaya di gereja dia, kena semaya dalam tempat semaya dia. Tak boleh nak semaya di rumah ikut si, tak boleh nak semaya ikut tengah jalan ikut si. Tapi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua bumi boleh semaya berlaku. Kalau tak semaya tu saja untuk si semaya. Tak ada. Bukan hei tak boleh, tak tepat, tak boleh semaya dah. Habis tu kita nak semaya tengah jalan, zuhur, asar, yang mana? Hafal sejadah, ambil semaya, boleh semaya berlaku. Ni kelebihan. Tak serupa syariat Nabi dulu. Ada. Fa ainama rajulun min ummati adrakathu shalah falyusalli. Maka di mana saja seorang laki-laki daripada umatku mendapati akan dia semaya, maka boleh semayalah. Di benda di mana boleh semaya. Asal kita duk kerja, masuk asar, masuk zuhur, boleh semaya di tanah mana. Dan dihalalkan bagiku harta ghanimah. Tidak dihalalkan pada syariat dulu-dulu. Dan diberikan daku syafaat.
Nah, diberikan daku syafaat. Ni kelebihan yang Allah Ta'ala wi pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan dibangkitkan nabi-nabi dulu kepada kaumnya yang tertentu. Adapun dibangkitkan daku pada semua manusia. Ni 5 perkara yang Allah Ta'ala wi kelebihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenar Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi dibangkitkan daku kepada orang kulit hitam dan kepada kulit merah. Nah, maksud kata mujahid, maksud dengan kulit hitam tu, kepada yang hitam tu ialah jin, dan yang merah itu ialah manusia. Nah, bukan itu kulit hitam orang Afrika dengan orang India kodatu saja dak. Maksud dengan yang ni kata mujahid lah, tafsir dia, dibangkitkan daku kepada yang hitam, iaitulah jin, dan kepada yang merah ialah manusia. Nah, boleh ada jin hitam kali. Kena wallahu alam. Ada. Dan gapo ini satu tafsir hadis. Nah, sarah bagi hadis Nabi. Ada yang diwayat oleh Mujahid, dia katalah. Maka semuanya adalah kena mengikut syariat yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setengah tafsir hadis ni pula dia kata maksud dengan hitam dengan merah ni ialah orang Arab dengan orang bukan Arab. Nah, tak ada gapo lah kedua-dua tu sahih belaka. Nah, betul belaka. Tu dia lah. Ni gapo cara ataupun tugas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita beriman. Nah, wajib kita percaya rasa kata pesan ni lah. Tugas yang diletak oleh Allah Ta'ala akan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kena ayat semua. Baik tu jangan pilih kita, jangan pilih, dan lagi pula jangan rasa kata Muhammad tu adalah sebagai rasul untuk setengah-setengah orang saja. Lebih lagi orang kata, ni orang Arab ni, syariat orang Arab. Orang Arab jami dulu boleh pakai Nabi Muhammad. Kita tak boleh pakai jauh ni. Itu salah besar. Nah, kerana syariat Nabi Muhammad pada semua manusia. Dia bukan berat, bukan ringan. Dan bukan berat siapa tak boleh pikul manusia. Dan bukan ringan siapa awak main-main dengan syariat Allah Ta'ala. Semua tu bila sebut kata manusia boleh pakai, boleh padai belaka nak pakai syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu dia dah. Ni apa? Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wa yaquluna, dan mereka yang ingkar itu berkata, orang hak ingkar hakikat, orang hak ingkar kebenaran itu dia kata, dia tanya, mata hadzal wa'd, bilakah berlakunya azab yang telah dijanjikan itu? In kuntum shadiqin, jika adalah kamu tu benar. Tanya ni sebagai tanya mengejek-ejekkanlah. Nabi Muhammad dah ayat kata orang neraka Tuhan akan masuk neraka dah kena sesa balas tu. Ada orang beriman masuk syurga balas pergi. Puak hok ingkar tu, puak hok tak beriman dengan Nabi itu dia kata, mata hadzal wa'du, bilakah ini janji? Bilakah berlakunya azab yang telah dijanjikan itu? In kuntum shadiqin, jika adalah kamu tu benar. Dah benar sungguh kamu dah ayat tu, bila nak berlaku? Atas jalan ingkar lah. Tanya bila tu nak berlaku atas jalan ingkar. Supaya orang ayat satu benda kita tahu bila nak jadi orang tu. Dah. Nah, maka orang yang tak beriman dengan Nabi tu pun dia biasa tanya Nabi bila nak berlaku janji belah ni. Bila orang kafir tanya belah tu pada Nabi Muhammad,
Allah Ta'ala ajar lalu Nabi Muhammad. Ani mana semua Nabi Muhammad dok kecek tu wahyi daripada Allah Ta'ala. Qul, kata olehmu hai Muhammad, jawab olehmu wahai Muhammad, lakum mi'adu yaumin la tastakhiruna anhu sa'atan wa la tastaqdimu. Untuk kamu disediakan satu hari yang kamu tidak dapat melambatnya sesaat pun, dan tidak pula kamu dapat mensegerakan sesaat. Hokmu dok tanya bila-bila dia ada tu masa dia. Nah, bagi kamu adalah masa dia. Sudah usah. Dan siapa masa tidak ditakhirkan daripadanya walau satu saat. Jadi puak kafir, tak beriman tu dia rasa tu tak ada lah. Nah, tak ada lah berjanji Allah Nabi dia tanya. Supaya orang jami dulu nama tu ayat tu. Sikit lagi ni orang kecek di Mekah ni boleh dengar kita rumah. Kau tua-tua kata bila tu sebagai ingkar di atas perkataan itu. Nah, sikit lagi boleh kecek, boleh nampak gambar. Jami kita itu biasa dengar muda-muda itu nama ayat atau sikit lagi ni boleh kecek, duk jauh-jauh boleh kecek. Jawab le setengah tu, bila boleh buat lah tu. Tanda ingkar. Wabah boleh kecek dah. Oh, sikit lagi ni orang duk kecek di Mekah tu, kecek di negeri mana tu, boleh nampak gambar. Kalau tak nampak tu kata bila nak boleh lah. Nah, tapi berapa masa jadi semua. Maka begitu juga orang kafir manakala Nabi kita duk royak janji Allah akan seksa, akan balas begitu-gitu pada orang deraka. Puak dia tanya. Nah, atas jalan ingkar kan? Bilakah berlakunya azab yang telah dijanjikan itu jika betul kamu orang-orangnya benar? Lalu tu Allah Ta'ala perintah kata, Qul, kata olehmu, lakum mi'adu yaumin la tastakhiruna anhu sa'atan. Untuk kamu disediakan satu hari yang kamu tidak dapat melambatnya sesaat pun. Maknanya bila sampai masa tu mu nak takhir walau sesaat pun tak boleh. Dan tidak pula kamu dapat mensegerakan. Dan banyak pun tak boleh juga. Nawi lambat pun tak boleh. Dan sampai masa berlakulah bagaimana yang Allah Ta'ala janji. Serupa dengan Allah Ta'ala firman dalam ayat lain. Cerita dalam ayat lain. Kadang-kadang menuntut segera mereka itu. Orang-orang kafir itu suruh segera. Bila Nabi kita ayat tu, siapa deraka pada Tuhan akan masuk neraka. Mari cepat-cepat nak tengok sikit. Ada juga setengah orang kafir kata lah. Dia tak percaya habis berani tak? Mari cepat-cepat nak tengok. Sungguh tara mana. Ada juga setengah mengani rupa tu. Di sini ayat ni mengani kata bila nak mari. Rupa ingkar pasal tu. Ada ni rupa gapo cara pokok yang tidak beriman kata pada Nabi Muhammad. Pendek kata kalau kita dengar sejarah Nabi Muhammad tu, nak kata ku apa bahasa orang kafir kata pada Nabi Muhammad. Orang tak beriman kata Nabi Muhammad. Nah, kalau kita duk dengar baik kapal supaya kata gila tok nujung ke apa tu baik kapal. Oh ni baik wicakan sikit pasal ni. Dah itu. Nak kata ke apa bahasa cara ingkar dia Nabi. Hang siapa lah ni bos buat tu lah. Ada. Duk huduh Nabi Muhammad gitu gini. Tapi le Allah tak ada berdegih walau sikit pun. Kalau masa dulu masa duk turun wahyi ada orang kata Allah Taala hatta wahyi mari suruh jawablah ni. Nah, masalah ni pun bila kita mengaji semua jawapan tu ada siap-siap dah. Nah, jawapan tu ada siap-siap dah. Pas gelang mana nak boleh puak hok ingkar tak percaya pada Nabi tu nak tuduh Nabi? Cut mana
Nah, bucu mana selalu dia tuduh pada Nabi. Sebuah buku menikah Nabi dengan bini Zaid tu, maka orang-orang yang ingkar tu dia tuduh lama. Dia ambil bekas bini natu dia, bekas bini anak dia kata gitu gini. Dia tu kena kepada baik tu bercerai, maka semua tu tuduh kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik ni kalau kita tak faham. Nah, kalau kita tak mengaji sejarah Nabi, tak mengaji cara orang dok ingkar Nabi, lawan Nabi kata, kita sekaligus rasa teruk jugalah, rasa susah lah. Tapi mana kalau kita dengar apa ni cara orang yang tak beriman biasanya. Nah, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada setengah tu dia kata bila nak mari. Ada setengah tu suruh mari cepat-cepat. Nah, apa janji Tuhan? Maka Allah Taala ayat suruh Nabi jawab katalah bagi kamu janji yang Allah Taala janji itu tidak melamatkan satu saat dan tidak percepatkan walau satu saat. Pokok bila siapa masa marilah. Nah, tak boleh nak tambah jadi lambat pun tak boleh, nak kurang jadi banyak pun tak boleh. Buku matilah. Nah, mati tu bila siapa masa mati. Bila siapa aja, tak boleh nak pelamat, tak boleh nak takhir. Inna ajalallahi idza jaa la yuakhir. Sesungguhnya masa Allah Taala sakat apabila datang tidak dilamatkan dia. Tidak boleh dilamatkan dia. Inilah orang yang tidak beriman. Gapo dia ingkar ataupun dia kata kepada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi kita orang beriman ni kita kena faham benar. Kalau gapo kita buat main-main ke bawa pada kita tu berasa syok, berasa gapo segala-gala lah. Mudah-mudahan kita boleh kena sejarah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Al-Quran dan tugas yang diberikan oleh Allah Taala pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.